Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada video kali ini. Kali ini saya akan ceritakan serba sedikit asas pengenalan, cara-cara untuk mengenal serta teknik menggunakan trendline sebagai salah satu cara trading anda. Trendline ni antara benda bagi saya wajib tahulah bagi seorang trader. Pertama sekali, kalau yang newbies yang baru belajar, antara benda yang wajib belajar adalah seperti support and resistance, candlestick serta trendline. Sebab apa? Dengan trendline ni kita boleh melihat secara kasar bagaimana pergerakan market, sama ada market tengah trending, uptrend atau market tengah downtrend, bullish, bearish. Dengan menggunakan trendline juga, kita dapat kenal pasti di mana titik-titik berlakunya breakout, di mana berlakunya perubahan serta reversal bagi sesuatu market. Contohnya, market tengah uptrend, jika berlakunya breakout daripada garisan trendline yang kita tarik, kemungkinan besar market akan bertukar arah. Disokong oleh benda-benda lain lagi seperti candle reverse signal, market structure. InsyaAllah, jadi trendline ni amat berguna sekali dalam masa cara untuk kita trading nanti. Okey, pertama sekali saya akan perkenalkanlah bagaimana kita nak tengok ataupun nak gunakan tool di dalam MetaTrader 4 ni untuk tarik trendline. Okey, senang saja. Kalau dekat atas ni kita nampak garisan yang melentang ni, biasanya kalau garisan yang sebelah ni kita panggil garisan horizontal. Macam ni kita panggil garisan horizontal. Kalau yang menegak macam ni kita panggil vertical. Tapi kalau yang garisan yang melentang macam ni, kita akan panggil garisan oblique. Ataupun garisan melentang lah. Okey, kalau garisan trendline ni juga merupakan support and resistance bagi satu-satu pergerakan market. Contohnya saya tarik daripada bawah macam ni, atas ni pun saya tarik pergerakan macam tu lebih kurang. So ini adalah juga merupakan bahagian support and resistance bagi satu-satu pergerakan market. Tetapi ia tidak boleh dijadikan satu garisan yang orang kata memang garisan yang muktamad lah. Ia merupakan sebagai panduan saja untuk kita menentukan trend sesuatu pergerakan market. Okey. Untuk yang kedua, saya akan terangkan bagaimana kita nak tarik trendline ni. Ramai juga yang confuse. Ada yang tarik dekat open close candle, ada yang tarik dekat high point dan lower point. Okey, bagi saya lebih gemar untuk tarik trendline ni pada highest point. Di mana highest point senang cerita dia hujung kepada shadow. Okey, contohnya ini saya buka pada chart H4 di GBP USD. Kalau anda tengok macam ni, daripada ini adalah highest point ya, highest point. Di highest point ni muncul satu shadow. Okey. Untuk yang terkini, kalau dekat sini pun anda dah boleh nampak dah, dia telah membentuk satu trend menurun. Tetapi trend menurun dia ni tidak berapa cantik lah untuk kita tarik trend line. Cuma jika kita tarik trend line, kita akan nampak benda tu pergerakan sedang menurun. Bearish. Okey. Petua untuk tarik satu-satu trend line adalah kita mesti mempunyai sekurang-kurangnya 2 ataupun lebih touch point ni. Okay, kalau kat sini saya nampak ini first touch dan ini adalah second touch. Jadi kita cuba tarik, lepas tu touch-touch yang seterusnya ni dia akan jumpa sendiri. Kalau tak jumpa tak apa, kalau tak sampai tak apa. Tapi yang penting yang first dengan second touch ni mesti bersambung dengan sudut yang betul.
Jadi kena tarik betul-betul lah. Okey, contohnya saya akan tarik daripada sini. Dia bermula daripada atas. So, dia akan kena pada second touch. Okey. Dekat sini dia bermula daripada touch ni. Dia akan kena pada second touch. So, yang ni kita akan tarik panjang-panjang. Sampailah ke bawah. So, ini adalah major trend line bagi tarikh 14 antara 8, 9, 10 mungkin 10 hari bulan September hingga pada tarikh terkini 2 hari bulan 10. Ini adalah major dia punya trend line. Okey, ini kita nampak major trend line pada time frame H4. Tetapi jika kita nampak dekat sini, di samping dia buat penurunan, dia ada buat kenaikan. Okey, yang kenaikan ni, yang kenaikan secara kecil-kecilan ni, kecil-kecilan, kita akan panggil dia punya minor trend line. Okey, sama juga, kita akan cari dia punya touch paling rendah. Lepas tu second touch dia kat sini. Lepas tu kita sambungkan dia punya trend line. Okey, ini adalah kita panggil dia punya major trend minor trend line. Ini kalau bahasa senang, ini adalah trend line utama dan ini trend line yang kecil-kecil. Antara trend line utama ada trend line kecil-kecil. Dekat sini di mana dia breakout, dia terus membuat terus penurunan. Okay. Ini kalau kita lihat pada time frame H4. Okey, trend line ni dia wujud pada semua time frame. Cuba kita tengok pada time frame H1. Okey, pada time frame H1 tadi kita dah tarik satu trend line utama ataupun major trend line. Di sini berlaku kita tarik juga trend line yang kedua, itu trend line minor trend line yang lebih kecil. Dekat trend line yang lebih kecil ni kita nampak lebih detail lah di mana dia berlaku breakout dan dia sini breakout, saya besarkan sikit ya. Okey, di mana dia berlaku first breakout, second candle adalah candle confirmation. Okey, situasi macam ni dia terus terjun. Biasanya market dia akan buat apa dia punya reversal. Reversal yang akan berlaku adalah biasanya dekat beberapa tanda-tanda lah. Satu engulfing lah, kalau kita tengok kat sini dia sebenarnya mungkin akan berlaku reversal dekat sini. Ini point. Dan satu lagi reversal entry point reversal adalah di mana tempat berlakunya support and resistance. Support and resistance paling atas lah, sebab kalau bawah ni dia dah melepasi kita punya breakout minor trend line ni. So biasanya kalau untuk cara-cara trading, ini saya tak masuk cara trading lagi, tapi secara pengenalan lah, jika market turun terus breakout kat sini, biasanya harga akan naik balik untuk jumpa kita punya sama ada di sini di mana dia berlakunya first engulfing ataupun dia akan pergi kepada support resistance yang dekat sini. Tapi dalam kes ni maksudnya kalau kita buat tunggu pending order dekat sini ataupun dekat atas, kita tak dapat peluang tu lah. Okay. Tetapi lebih selamat kita terlepas pas tapi kita tidak floating tinggi. Itu lebih baiklah. Sebab kebanyakan situasi dia akan naik dulu. Ini dia terus terjun, pandang rela terus. Okey. Okey, kita juga boleh tengok dalam trend line yang lebih kecil, contohnya saya buka pada time frame yang M15 di mana kita akan tarik benda yang sama. Jadi dia akan, kalau saya kecilkan lagi kan. Okey. Di M15 ini kita akan tarik trend line yang lebih kecil lah. Itu daripada sini, daripada bawah ni
pergi ke ujung dia. Okey, kalau saya besarkan, ini saya buanglah yang trend line lama-lama untuk H1 tu supaya tak keliru. Okey, ini adalah kita tarik trend line di M15. Saya besarkan dia. Okey. Di M15 pun sama, dia akan berlaku breakout di mana lepas breakout kita akan ambil dua je satu tempat di mana satu adalah sini dia punya support sebelum dia breakout. Saya besarkan sikit. Support dan breakout. Jika dia dah breakout, dia telah turun satu candle, lepas tu dia dah breakout, first dia akan touch juga support. So kalau kita buat pending order entry tu, kita dapat entry ni. Kita dapat tengok berapa dapat tu. Menjunam 160 pip, memang besar. Jadi itulah petua sebenarnya kalau untuk entry kita tengok secara besar dekat major trend line di time frame yang paling besar. Di sini kita nampak dia terus breakout je, kita tak terlepas entry. Tapi jika kita tengok pada time frame yang lebih kecil di H1 ataupun lebih kecil di M15, kita akan dapat lebih sharp entry. Sebab tu saya lebih suka menggunakan M15 untuk dapatkan entry yang lebih tepat. Okey, ini dah termasuk teknik lah sebenarnya. Tetapi saya nak tunjuk beberapa contoh lagi bagaimana untuk tarik trend line lagi lah supaya kita lebih faham. Okey, kita pergi beberapa contoh pair lain lagi. Okey, ini adalah contoh pair GBP CAD. Saya pergi kepada time frame H4. Okey, sebagaimana yang kita bincangkan sebelum ni, untuk tarik trend line mesti ada kekurangnya satu ataupun dua. Kalau lebih baik adalah point dia untuk kita tarik trend line. Kalau dekat sini, ini dia highest point. Ini adalah second point. Tetapi kalau ikutkan macam ni, dia punya trend line tu terlalu curam. Jadi kalau kita tarik macam tu, dia akan berlaku macam tu lah. Okey. First, mesti ambil sudut yang paling tepat supaya kita tak nak ada yang break daripada kita punya trend line. Okey, untuk makluman saudara-saudara ya, trend line ni sebenarnya dia bukan satu garisan yang memang tepat menghalang, tetapi dia merupakan satu garisan untuk kita panduan. Panduan di mana jika dia breakout, kemungkinan dia akan bertukar arah. Dan untuk entry, kita perlu sokongan-sokongan seperti SNR, reversal candlestick, contohnya engulfing, contohnya macam hammer, sokongan-sokongan macam tu, baru kita akan dapat entry yang lebih baik. Dan bila dia breakout pun kita perlukan seperti faktor-faktor yang memang sifat market adalah seperti market akan pull back balik sebelum meneruskan kenaikan. Okey, kalau di sini kita tengok major trend line, kita tarik memang dia menurun sangat. Okey, cuba kita tengok pada time frame M15. Okey. Di M15 saya suka menggunakan period separator ni, di mana satu jarak garisan ni kita dapat tengok bahawa ini adalah jumlah satu hari. So untuk entry pada hari yang berikutnya, kita akan membuat trend line pada sehari sebelumnya. Okey, contohnya hari ni ni adalah hari Jumaat. Saya labelkan. Ini contoh ya tuan-tuan. Okey, Jumaat. Ini bila dah Jumaat, ini adalah minggu hadapan lah, hari Isnin. So kita labelkan hari Isnin. Jadi untuk kita entry pada hari Isnin ni, apa yang trend line yang kita nak tengok adalah trend line pada hari Jumaat. Tetapi ini sebenarnya trend line ni telah berlaku satu breach, di mana kalau kita tarik
trend line pada lowest point pada hari Khamis, dan kita tarik terus kepada sebab ini kita dah kalau ikutkan point dekat sini, tapi sebab kita dah tahu benda ni dah berlaku dah. So kita akan tarik kepada point yang tak breach lah. Kalau kita tarik dekat sini, dia tak jadi sebab dia dah breach, dia dah keluar daripada trend line. So kita kena tarik pada point ni. Jadi bermakna ini adalah point pertama kita. Ini adalah point kedua kita. Yang ni tak kena tak apa. Kita kena ambil pada point yang memang tidak breach daripada kita punya trend line. So kalau macam ni, ia telah berlaku dua situasi di dalam hari ni. Maksudnya tak berapa sesuai lah. Sebab apa, entry ni kita boleh dapat setup ni pada hari Jumaat juga. So untuk kita tarik sebenarnya sebenarnya kita nak tarik benda ni berlaku pada hari Isnin. Sebenarnya trend yang terbaik adalah jika kita tarik satu je, sini tak breach lagi. So dia akan naik ke atas ni. So dekat sinilah kita akan dapat entry untuk hari Isnin. Okey, contohnya hari Khamis ni. Hari Khamis ni memang kita tak dapat setup. Sebab apa? Tidak ada trend line yang cantik. Tidak ada trend line cantik maksud saya, dia akan berlaku beberapa trend. Contohnya daripada sini. Okey, dia pergi sini, dia tak ada. Dia tak boleh. Kita tarik, dia dah breach kat sini. So kita tak dapat entry untuk hari ni. Untuk hari Jumaat, hari Khamis tu. Setup ni tak ada pair. Pada pair ni tidak ada. Sebab apa? Dia dah berlaku. Ini dia dah berlaku macam tu. Dia dah banyak berlaku kekacauan. Banyak trend line berlaku dalam ni. Okey, kita tengok contoh pada hari ini, katakan ini hari Jumaat, ini hari Khamis. Hari Khamis untuk kita masuk hari Jumaat punya entry. Dekat sini pun memang tak cantik. Sebab apa? Kalau kita tengok, ini dia adalah sama rata. Dia sama rata. Dia lebih kurang tinggi. Jadi, kalau kita tarik, dia memang akan besar macam tu. Memang apa, tak jadi. Sebab apa? Sini dah berlaku dua trend line. Kat sini dia buat penurunan. Dan sini dia dah buat kenaikan. Jadi kita tak nak macam ni. Kita nak satu tarikan saja. Satu tarikan yang solid. Nanti saya cuba cari apa contoh yang paling sesuai. Jangan risau ya tuan-tuan, kita banyak pair. Jadi carilah pair yang sesuai. Okey, yang ni kita nampak lebih baik. Contohnya hari ni, saya buat hari Jumaat lagi kan. Ni hari Isnin. Contohnya kita nak entry pada hari Jumaat. Hari Jumaat ni kita tak nampak lagi lah. Dia tak muncul lagi. Tapi pada malam Khamis tu kita dah nampak muncul ni. Ini dia muncul, dia nampak jelas nampak jelas. Nampak jelas dia punya puncak. So saya labelkan kata puncak pertama. Okay. Ini puncak kedua. So yang penting kita sambung pada puncak pertama hingga puncak kedua dulu. Okey, di situ berlakunya. So, jika dah breach 1, 2, 3, dah connect 3 trend line ni, ini adalah terbaik lah. So, kita tengok pada hari Jumaat, di sini berlakunya breakout. Breakout di mana candle ini telah melakukan breakout trend line. Okey, sebagaimana saya cakap, untuk di M15 ni, dia biasanya kalau dia berlaku pun dia akan berlaku reversal itu di beberapa tempat. Itu di mana pertama sekali berlaku adalah di resistance. Kalau kita tengok dekat sini, resistance paling ngam adalah di sini, di point ni. So jika dia breakout, kita kalau boleh jangan terus buy. Sebab apa, kalau kita buy tu memang kalau kita target boleh terus je, katakanlah kita dia breakout sini, kita terus buy. Kita terus buy dekat sini pun kita ambil je lah, tak bayar banyak. Ini pun kita dah dapat 33 pip. Tetapi jika anda nak lagi sharp entry, so anda ambil pending order dekat sini. So anda kat sini mungkin dah terlepas bas, tak apalah, dia akan turun balik. So dia akan pick up balik price dekat sini. Itu adalah sifat market lah. Kalau tak berlaku tu tak apa. Tak berlaku kita tak rugi apa-apa sebab kita ada banyak pair lagi.
Okey, katakanlah kita pick up lagi satu. Kita dapat lagi banyak pip, 49 pip. Bagi saya point pip ni tak penting. Janji kalau kita rasa confident dapat sini walaupun dapat 10 pip, walaupun dapat 5 pip. Lot tu yang menentukan kita punya berapa USD yang kita dapat. Okey, kalau macam tu biasanya stop loss saya akan letak di bawah shadow ni lah. Bawah shadow yang paling lurus. Kalau bawah ni tinggi, jauh sangat. Jadi kecil tu. So, anda akan memang profit. Tapi situasi ni takkan susah sikit nak berlaku di H4 atau H1 lah. Boleh berlaku, cuma dia perlukan lagi ketelitian sebab dia time frame lebih besar. So, dia punya profit pun lebih besar. Anda boleh hold lebih banyak, lebih lama. Anda boleh hold sampai 2-3 hari, profit yang lebih beratus-ratus. Tetapi jika anda berminat untuk dapatkan collection pip untuk harian, anda carilah di setiap pair di mana berlakunya satu trend line yang nyata. Contoh macam ni kita tarik satu je. Nampak jelas. So bila nampak jelas ni kita akan dapat dia punya setup entry yang jelas. Bila dia dah keluar tu, kalau boleh jangan terus buy walaupun biasanya anda dapat dekat M15 ni anda akan dapat sekurang-kurangnya 15 pip. Tetapi kalau anda nak lebih sharp entry, anda tunggu je dia. Tunggu je. Ini mungkin dalam pertengahan, dalam pukul 2, pukul 3, dia diturun balik, dia dah pick up anda punya point ni. Dia biasanya ada berlaku sama ada dua. Sama ada di sini ataupun di sini. Di sini adalah titik di mana berlakunya engulfing pertama. So, sebab dia dah pick up sini, dia tak pick up kat sini lah. So, anda letak dua lah penion dia. Satu kat sini, satu kat sini. Kalau dah dapat kat sini, tak payahlah. Kira dapat terus rezeki lah. Okey, kita tengok beberapa contoh lagi yang mungkin lebih baik. Memang anda kena tengok susah nak dapat trend line yang nyata bagi saya. Yang nyata maksudnya kalau macam ni dia dah bridge 1, bridge 2, anda perlukan lebih kemahiran. Boleh dapat ni. Kalau macam ni memang dah tak boleh. Memang dah memang terkeluar, tak boleh. Kita nak solid. Jadi jangan risau sebab kita banyak pair ya. Tengok kita banyak pair. Okey, itu salah satu contoh bagi saya. Saya tunjukkan contoh bagaimana mula-mula apa kepentingan trend line, bagaimana cara melukis trend line, bagaimana kita melihat trend line pada time frame H4, H1, M15 serta bagaimana kita dapat confirmation ataupun setup untuk entry. Kalau saya tunjuk contoh setup pada entry H4, dia lebih macam ni lah. Contohnya kita tengok ini sebelum berlaku, kita dah tengok dah, okey, ini trend bernaik. So, kita akan buat trend ni. Tarik trend line ke sini. So, ini adalah mungkin benda tu berada dekat sini sekarang ni. Price berada kat sini. So, kita boleh agak dah. Kalau dia turun kat sini, dia pecah, kita akan ambil peluang untuk buy lah. Tapi sebenarnya kita kena tunggo dia pull back. Tapi masalahnya kadang-kadang H4 ni dia sebatang dia menyebabkan 4 jam. So dia sepatutnya dia akan patah balik. Dia akan patah balik ke situ. Sama ada dia akan pick up dekat kita punya first engulfing ni. Ataupun first kita punya SNR kat sini. Tetapi ini dalam kes ini dia turun terus kadang-kadang kita tidak ada rezeki lah untuk ni. Tetapi jika anda mungkin tengok setup ni pada M15, kita tengok pada M15 ya. Okey, M15 dia punya trend line dia tak jadi macam ni lah. Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Okey. Sebab ini adalah nyata ya, nyata. Saya akan buang apa. Okey. Okey, ini kita nampak poin pertama pada hari yang sebelumnya. So sebab kita tak dapat setup pada hari yang sebelum ni sebab ini dia banyak berlaku juga. 1 dia naik, 3 naik. So pada hari yang hujung-hujung tu kita nampak dia bergerak cantik. Lepas tu timbul pertengahan pada ini mungkin petang lah. Petang ni kita dah nampak dah, maksudnya okey, dia nampak dia dah keluar poin dia yang kedua. So kita boleh tarik, kita nampak pergerakan dia. Maksudnya
Jika benda yang berjalan elok, dia akan berjalan terus ni. Tapi jika dia buat breakout, dia akan membuatkan satu penurunan lah. Okey. Ini sama juga. Dia breakout pada time frame M15 ni, dia breakout. Sepatutnya dia akan pull back. Dia naik balik. Sekurang-kurang macam saya cakap, ini adalah titik dia punya bermulanya engulfing. Dan satu lagi adalah titik di mana kita tengok SNR lah. SNR sama. Kalau bawah ni macam ni. Ini pullback. Ini dia punya breakout. Yang second candlestick adalah second confirmation. Tetapi yang ketiga tu dia terus tak naik. Dia terus turun. So ini kita kategori terlepas bas lah. Terlepas bas tak apa tuan-tuan. Kita sebenarnya sebab kita pegang pada konsep, pada prinsip, maknanya biar kita terlepas, jangan kita dapat entry tu tapi floating naik tinggi, tak confirmation, tak apa. Kalau terlepas setup ni, kita mungkin dapat pada setup lain. Tetapi peluang untuk dapat setup yang lebih tepat adalah pada time frame yang lebih kecil. Tetapi kita tengok juga time frame yang lebih besar untuk peringkat awal tu. So, itu saja seberingkas pasal trend line. Apa itu trend line, bagaimana nak lukis trend line, lepas tu apa yang petua-petua dalam trend line, serta bagaimana dan cara-cara nak entry trend line. InsyaAllah trend line ni memang saya amat minat sekali, di mana selain daripada candlestick, trend line ni antara salah satu teknik yang saya suka gunakan untuk dalam memasuki satu-satu entry. InsyaAllah lain kali saya akan ulaskan lagi lebih detail, lebih jelas, kerana ini adalah video permulaan. Okey, terima kasih. Semoga apa yang saya kongsi ini ada bermanfaat. Jika ada kelemahan adalah kelemahan di saya, jika ada kelebihan yang baik itu adalah hasil daripada kelebihan Allah Ta'ala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih.